sini ya. Okey, alhamdulillah. Yang tu dia aku pergi ke doang. Lima ke tuan aku dia untuk mengadap. Ada. Dia untuk mengadap semua kena lima Quran. Mengadap semua kena lima Quran. Tuan aku sana. Ada dia. Memang hal-hal penting. Dia nak baru. Ha? Dia nak baru dia mantap. Dia nak bagi kena tu share Facebook. Bawah dulu. Ni kau tengok sini pening kan? Dulu. Bawah dulu pada ke baginda Sultan Bahar. Fokus tak tak ya. So butang betul. Mana ada? Dia kena betul. Tak. Perempuan lain. Perempuan. Kau dulu pada ke baginda tentu Bahar. Tentu perempuan Bahar. Kau dulu pada ke baginda tentu Bahar. Itu kata bawah dulu pada ke tentu saya tanya ni. Bawah dulu pada ke mulia. Tentu mata Bahar. Mulia tentu ada tempat ini. Apa? Bawah duli paduka tentu apa bang? Bawah duli paduka. Ya. Bawah duli paduka baginda. Bawah duli paduka baginda tentu apa bang? Bawah duli paduka baginda tentu apa bang? Sama je lah. Mulia tak? Maha mulia tak? Dalam kereta dah. Ha? Ada? Dalam kereta. Dalam kereta? Ya dah. Kan ni kata apa? Ni di sini. Kena buat termasuk. Kepit je. Nah, belakang ni dah start kan tak ada hal.
ya. Satu yang paling juga satu. Sangat. Satu juga satu. Setua orang. Setua orang. Pakai tu balik. Dia kena masuk pada belakang. Pakai tu balik. Dia masuk. Dia kena masuk. Selesai tengok jangan dia masih kan takut dia berjalan. Dia masuk sini. Dia pergi tengah aja terus masuk. Yang ni cik akak ke? Yang minum punya ke minum kasih? Terima kasih. Terima kasih. Dia untuk mana untuk perempuan. Kalau untuk perempuan. Tekan dulu dengan yang hantaran ni. Berikutnya yang berhormat Hussein Said Ibrahim Said Ahmad Persekutuan Awal Agama Islam Desa dan Hal Ehwal
keberangkatan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang bersama-sama ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang. Tuanku bertitah lepas apa Datuk Ibrahim Tika Sopi. Lepas tu Sopi. Dapat tu Sopi. Baru Tuanku bertitah kan. Ucapan satu je. Menghadap rapat sembah mempersilakan Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku berangkat bagi menzahirkan titah diraja dan seterusnya menyempurnakan perasmian serta menamakan Masjid Kampung Binjai Lipis bersama-sama Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang diiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Sila duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa. Saya akan cuba ringkaskan ucapan saya.
Terlebih dahulu saya mengalu-ngalu kehadiran isteri saya, anak anda saya yang amat berhormat Yang Besar dan esko-esko yang berada di sini, ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan, khususnya ahli majlis kanan Datuk Seri Sofi dan juga Datuk Seri Sa Ibrahim, dan datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekali ialah penduduk-penduduk di sini, Kampung Binjai. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda dan para sahabat. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan dan kehendaknya dapat kita semua berada di dalam majlis perasmian masjid, seterusnya majlis berbuka puasa di Kampung Binjai pada petang ini. Mudah-mudahan pertemuan dalam majlis ini diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dan selamat berpuasa. Semoga bulan Ramadan yang mulia ini, marilah sama-sama kita melaksanakan amal ibadah dengan sepenuh keazaman dan penuh iltizam. Pembangunan, sidang hadirin sekalian, pembangunan masjid merupakan satu perkara asas atau syiar dalam mencapai matlamat yang lebih besar, itu pembentukan negara ataupun negeri yang terbaik dan rakyat yang sejahtera. Sebagai umat Islam, kita pasti mengimpikan negara yang baik dan dilimpahi keampunan Allah. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sabah ayat 15 yang bermaksud Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullul min rizki rabbakum wasyukurullah baladun taibatun waraba ghafur warabu ghafur. Makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Masjid adalah tempat permulaannya untuk kita membentuk masyarakat yang baik dan berakhlak. Peranan dan fungsi masjid sebagaimana zaman keagungan Islam dahulu perlu dikembalikan. Dan bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu permuniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Hadirin sekalian, sesuai dengan keberadaan kita pada bulan ibadah ini, sama-sama kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Jadikan masjid dan bulan ini sebagai perintis untuk kita melazimkan diri kita dengan ibadah kepada Allah. Isilah setiap saat dan detik hidup kita pada bulan Ramadan ini dengan amal ibadah seperti membaca Al-Quran, solat-solat sunat, berdoa, berzikir, bersedekah dan lain-lain ibadah. Di samping itu, juga saya mengingatkan agar sentiasa menjaga kesihatan kerana ia merupakan kunci untuk kita dapat melakukan ketaatan dengan sebaiknya. Percayalah, dengan kita menjaga kesihatan, maka nikmat-nikmat lain akan dapat kita kecapi dengan sebaiknya, sebagaimana pesanan orang bijaksana, iaitu kenikmatan hidup yang paling terbaik di dunia adalah sihat. Kerana apapun yang kamu miliki di dunia tidak akan dapat kamu kecapi apabila kamu telah sakit ataupun tidak sihat.
Hadirin hadirat dirahmati sekalian, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, sukacita saya menyeru kepada yang berkemampuan, belanjakanlah sebahagian harta kita untuk membantu sanak saudara dan ahli qaryah yang kurang berkemampuan. Sikap peduli sesama umat Islam ini perlu kita amalkan dalam melahirkan masyarakat yang sentiasa bersatu padu dan bersatu hati. Mungkin ada dalam kalangan jiran tetangga kita yang kurang berkemampuan, yang menantikan sumbangan mereka yang peduli, namun meminta-minta tidak sekali-sekali. Maka inilah bulannya untuk kita membagikan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dari amalan ini akan mengundang rezeki yang lebih luas buat kita, insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, saya telah dimaklum dan telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sofi tadi kaitan dengan pembinaan masjid ini. Saya berterima kasih dan kita semua harus bersyukur kerana terdapat golongan-golongan daripada sini di daerah Lipis telah bermurah hati untuk menyumbang sikit sebanyak kewangan untuk membina sebuah rumah Allah, dan saya amat terharu dengan sikap sebegini dan seharusnya menjadi contoh pada umat Islam yang berada di luar daerah ini. Semoga mereka yang telah berinfak membina masjid ini akan mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah. Sedikit saya ingin menyentuh tentang lawatan saya. Saya begitu bersyukur kerana dapat jajak semula di bumi Kampung Binjai ini, kerana seperti dinyata juga oleh Datuk Sofi, kali terakhir saya melawat di sini, suasana berlainan sikit, penuh dengan air banjir, dan saya terpaksa menyeberang naik bot askar ke bot polis, saya tak ingat, daripada seberang sana ke seberang sini, dan terpaksa menumpang satu budak muda, anak muda motosikal. Siapa dia tadi? Man apa nama dia? Sila berdiri, tepuk tanganlah sikit untuk dia. Saya tak ingat, saya ada bagi motor baru, tak tahu masa tu. Ada ke? Belum lagi? Nantilah kita bincang nanti. Terima kasih Saudara Man. Dan itu satu kenangan yang begitu manis, dan saya telah meninjau sampai ke atas tu, dan saya bersinggah dekat satu kampung, ada sikit tanaman. Betul tak? Tanam apa, jagung apa tanam di atas tu, jagung ini sebab jagung Binjai very famous. Dan saya percaya kawasan ini nampak banyak begitu strategik. Saya ada rasa dia punya auranya. Dan kalau kita tengok ke belakang tu, tengok sungai, tengok pokok, tengok bukit belakang tu, ini semua anugerah Allah, satu warisan khazanah kita yang patut kita pelihara, dan mudah-mudahan kita dapat jambatan baru. Saya tadi dimaklum oleh pihak DO dalam taklimat sebegitu baik sekali, berbagai projek, dan antara projek untuk kampung ini adalah cadangan untuk mendapatkan jambatan tadi. Saya tak ingat berapa panjang dan berapa harga. Saya minta wakil rakyat sini membantu untuk melanjutkan cadangan ini. Sudah sampai masanya kawasan-kawasan di seberang sungai ini dapat jambatan yang sesuai, yang boleh tidak beban dengan banjir apabila waktu tengkujuh nanti. Tuan-tuan dan puan-puan,
Dalam taklimat tadi pelbagai perancangan telah pun disembah kepada saya, khususnya projek-projek pembangunan. Dan saya berdoa, saya berharap semua pihak, baik daripada pihak saya sendiri, anak anda saya Tunku Mahkota, dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ahli-ahli Esko, wakil-wakil rakyat di sini, ada timbalan menteri, ada ahli parlimen, ada ahli Dewan Undangan, supaya dapat terus berusaha untuk memajukan daerah Lipis dan khususnya di kawasan Kampung Binjai dan sepanjang sungai ini sampai ke Kampung Rengai dan seterusnya. Dan saya dimaklumkan berbagai cadangan, antaranya saya dimaklum iaitu beberapa loji air akan dibina di daerah di sekitaran daerah Lipis dan beberapa jalan baru, dan yang lebih menarik perhatian saya ialah usaha untuk membina projek perumahan prima, projek perumahan makmur dan sebagainya. Dan saya dimaklum di Lipis ini sebilangan lebih kurang 1,600 buah rumah. Mana Dio? Dio kat mana? Oh, Dio di atas. So 1,600 pelbagai bentuk rumah. Dan saya telah nyatakan diutamakan anak jati Pahang, anak jati daerah Lipis ini didahulukan. So jangan ada pilih kasih. Saya harap ini dapat diambil peluang untuk orang lebih untuk dapat rumah. Dalam pada itu saya juga dimaklum ada cadangan masjid baru Lipis akan dibina di Jalan Kehala Padang Tengku. Dan saya harap ini dapat diusahakan. Dalam pada itu lebih ketara lagi ialah satu usaha untuk membina bandar baru Lipis. Juga minta maaf tadi masjid baru di dekat pejabat daerah tadi, saya tak tahu apa nama kawasan. Bandar baru Lipis di hala ke Padang Tengku. So saya harap ini dapat diusahakan dan sekurang-kurangnya nampak ada sedikit banyak pembangunan akan dinikmati oleh rakyat di Lipis ini. Dalam pada itu yang juga menarik perhatian saya ialah usaha untuk membuat projek ternakan lembu Wagyu. Oh, ini lembu Wagyu ni bukan senang nak dapat di Malaysia. Ini kalau jual di mata-rata harga begitu mahal sekali. Saya harap orang kampung di sini dapat berusaha sama dengan pelabur untuk mengusahakan ternakan lembu Wagyu ini. Tuan-tuan dan puan-puan, so itulah antara yang menarik perhatian saya. Dan selepas saya diberi taklimat tadi, saya telah memandu kereta singgah di satu bangunan lama, bangunan Pahang Club, iaitu bangunan setua 1907, begitu lama sekali. Dan saya harap bangunan ini perlu dibaiki semula, direka semula dan di-rebrandkan semula, kerana itu adalah bangunan heritage yang penuh bersejarah. Dan saya masih ingat juga sewaktu saya muda dulu ada juga bermain tenis di situ, masih lagi ada padang tenis. Dan ini adalah satu bangunan yang perlu diperbaiki. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya mengakhiri,
saya nak berkongsi satu sikit kenangan manis saya dengan isteri saya. Masa selepas saya kahwin tahun 86 tahun 86, sudah tentu selaku pengantin baru, kota pengantin baru, paksa pergi setiap daerah untuk memperkenalkan isteri saya. So dalam masa berlalu, saya buat lawatan ke Lipis. Lawatan ke Lipis 1 tahun kemudian. Dah buat dulu lawatan ke kota begitu padat sekali, satu hari 3-4 program. Saya harap anak muda ni kena beri asuhan seperti itu juga. Yang saya nak kongsi di sini itu apabila habis program satu malam tu, malam tarikh yang saya akan sebut nanti, 6 bulan Mac, 6 bulan 3, baru saja 38 tahun dahulu ya. 38 tahun dulu saya dah letih sangat, amat letih, dah nak tidur dah. Bini saya sentuh saya. Dah lupa ke? Tanya dia. Saya fikir benda dah lupa ni. Apa yang saya tak buat tengah hari tadi? Dah lupa ke? Benda ni lupa. Kita punya anniversary malam ni. Oh, anniversary. First anniversary. Anniversary pertama. Kalau dalam hati saya, dalam tuan-tuan pun mesti mengalami sama juga. Mana kita pernah ada anniversary kan sebelum kita kahwin. So saya kata, apa alasan nak bagi ni? Dah tak tahu apa alasan. Saya kata, bola, saya tak lupa, sayang. Saya kata, kalau saya lupa, saya tak bawa awak ke sini. Selamatlah sekejap saya tempoh hari. So memang sebenarnya saya lupa. Memang cerita sebenar saya lupa. Sampai saya tak biasa dengan anniversary pertama. Dan syukur alhamdulillah, itulah kenangan manis saya di Kuala Lipis. Dan alhamdulillah hari ini saya bersyukur kerana dapat bersama dengan isteri saya dan anak-anak saya yang tak pernah sampai ke Kampung Binjai ini. Mudah-mudahan dia akan sedar betapa cantik, betapa harmoninya. Mudah-mudahanlah. Saya harap rakyat di Lipis ini akan terus kekal bersaudaraan dan berharmoni. Janganlah kita bergaduh, bersalah faham tentang apa-apa sekalipun. Itu bukan cara kita. Cara kita nak bersatu dengan semua sekali. Saya harap ini pesanan kepada semua wakil rakyat. Tak kira kala apa sekalipun wakil rakyat itu. Yang penting kita semua sayangkan negeri Pahang, tentukan sayangkan Sultan Pahang dan keluarga, dan sayang negeri Pahang. Dan semua kita perlu bersyukur di atas kenikmatan, keharmonian, kesepaduan kita menikmati sehingga kini. Dengan ini sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Buka dulu tak?
Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang bagi penyempurnaan acara menandatangani papan tanda perasmian Masjid Al-Amin Kampung Binjai Lipis bersama-sama Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang diiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan Isteri. Apa tuanku, semoga majlis perasmian Masjid Al-Amin Kampung Binjai mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Negeri Pahang mohon membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, segala puji juga kami persembahkan atas kurniaan yang telah Engkau anugerahkan memperkenankan majlis perasmian Masjid Al-Amin Kampung Binjai dan juga majlis berbuka puasa ini disempurnakan pada petang yang penuh kemuliaan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Semoga majlis ini akan menambahkan lagi kasih sayang rakyat jelata dengan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan yang sujanan dan dikasihi rakyat selaku Sultan dan Raja Pemerintah, Ketua dan Pembela Agama Islam di Negeri Pahang yang penuh kemakmuran. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, kurniakan kepada kami khususnya pacar-pacar di Kampung Binjai ini taufik dan hidayat. Moga dibukakan pintu ilham dan futuhat, sentiasa kekal istiqamah beribadat di masjid baru yang penuh berkat. Hadirkanlah jemaah ke masjid ini tanpa diganggu rintangan yang menyekat pada masa depan maupun pada waktu terdekat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hadza bi aini inayatikar rabbaniyah wa tahfadha bi hifzi wiqayatikas samadaniyah abdakal haris li syariatik. Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah selaku Sultan dan Raja Pemerintah, Ketua dan Pembela Agama Islam di Negeri Pahang Darul Makmur serta segala jajan takluknya. Kurniakanlah kepada baginda taufik, hidayah, riayah dan inayah, sentiasa dalam rahmat, perlindungan dan pemeliharaan. Selamat sejahtera, sihat walafiat berpanjangan, dilanjutkan usia zaman, sentiasa dilindungi Yang Maha Esa, berkat doa sekalian makhluk,
sama ada di bumi Jumantara dan Bumantara, kekal qara memerintah dan bersemayam di atas singgasana tahta kerajaan negeri Pahang Darul Makmur, dan ke bawah duli paduka baginda Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Sultan Iskandar Al-Haj, dan ke bawah duli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Yang amat mulia paduka-paduka anak anda, putera-puteri, cucunda dan kerabat, para pemimpin alim ulama, muslimin muslimat, rakyat jelata sentiasa berada dalam keselamatan dan kesejahteraan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun tuanku, atau cara majlis diteruskan dengan penggunaan sumbangan kepada golongan memerlukan. Yang berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad menghadap merafak sembah mempersilakan kepada duli-duli tuanku bagi menyempurnakan majlis pengurniaan. Dijemput menghadap semua penerima kurniaan. Semoga Allah memberkati. Sudah tu panggil keputusan. Ya faham. Ini kan bangku di situ. Ini sembahyang. Sembahyang dulu. Tak buat.